Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita nak tengok topik 6, fungsi trigonometri. Subtopik 6.3, graf fungsi sinus, cosinus dan tangent. Objektif hari ini adalah bagaimana melakar graf fungsi sinus bagi 0 darjah sehingga 360 darjah ataupun dari 0 darjah sehingga 2 pi, di mana 1 pi bersamaan dengan 180 darjah. Bentuk umum graf fungsi sinus ialah y sama dengan A sin Bx tambah C, di mana nilai A mewakili amplitude ataupun nilai maksimum serta nilai minimum yang boleh kita lihat pada paksi Y. Nilai B pula merujuk kepada bilangan kitaran lengkap dari 0 darjah sehingga 360 darjah. Okey, biasanya dia akan bagi nilai sehingga 360 ataupun 2 pi sahajalah. Dan soalan C pula merujuk kepada kedudukan graf, sama ada graf yang asal tu kekal, berlaku anjakan ke atas atau berlaku anjakan ke bawah. Pengetahuan sedia ada ialah bagaimana melukis graf fungsi y sama dengan sin x. Jadi di sini kita perlukan kertas graf dan sebelum tu kita kena bina dulu jadual dari 0 darjah sehingga 360 darjah. Okey, bentuk umum y sama dengan A sin Bx tambah C boleh kita bandingkan dengan y sama dengan sin x. Jadi nilai A kat sini adalah bersamaan dengan 1. Nilai B pun bersamaan dengan 1. Nilai C pula adalah sifar. Daripada graf yang telah dilukis ini, kita boleh membuat kesimpulan bahawa amplitude bersamaan dengan 1, nilai maksimum 1, nilai minimum 1. Dan graf berbentuk wave ataupun huruf S bermula dari 0 darjah naik ke atas dan kemudian dia turun ke bawah. Dan 1 kalau bersamaan dengan 2 pi. Okey, macam mana dapat 1 kalau bersamaan dengan 2 pi ni? Kita akan guna formula 2 pi over B. Jadi B kat sini bersamaan dengan 1, maka 1 kalau bersamaan dengan 2 pi. Ataupun 1 kalau bersamaan dengan 360 darjah. Okey, tajuk hari ni kita tak melukis graf tapi kita nak melakar graf y sama dengan sin x. Jadi y sama dengan sin x, kita dapati graf dia kita kena hafal, wajib hafal. Sebelum kamu boleh mula menjawab soalan y sama dengan sin 2x. Jadi cuba perhatikan perbezaan antara graf sebelah kiri dan sebelah kanan. Okey, nilai A dia sama iaitu 1. Okey, nilai A dia sama dengan 1. Di mana nilai minimum dan nilai maksimum 1 dan negatif 1. Yang berbeza adalah pintasan X dia lah. Okey, dekat sini dia punya Y sama dengan sin X, 1 kala bersamaan dengan 2 pi. Untuk Y sama dengan sin 2X, 1 kala dia dah berubah. B dia sama dengan 2. Jadi kita buat 2 pi bahagi 2, 1 kala bersamaan dengan pi. Jadi gambar rajah yang sama seperti Y sama dengan sin X, kita lukis semula. Tapi yang berbeza dia punya pintasan X dia. 1 kala dia dah bersamaan dengan pi. Jadi soalan disuruh kamu lukis lakar graf dari 0 darjah sehingga 360 darjah. Kamu kena sambung lagi graf yang sama. Bentukkan lagi satu. Okay, kita kena tambah lagi lah daripada graf yang asal tadi. Okey, jadi dekat sini kita dapati dia ada 2 kala lah. Ada 2 bentuk. Jadi ada 1 saja, sekarang dah jadi 2. Untuk soalan B, Y sama dengan sin setengah X. Okey, kalau 2X kita dapat 2. Yang ni pula separuh, maksudnya gambar rajah pun akan jadi separuh lah sebab ini separuh. Okey, kita buktikan ya. 2 pi bahagi B. B kat sini bersamaan dengan 1/2. Jadi 2 pi bahagi 1/2 bersamaan dengan 4 pi. Okay, jadi satu bentuk S yang lengkap tu adalah bersamaan dengan
pi. Soalan dia tak suruh kamu buat sampai 4 pi. Dia suruh buat sampai 2 pi saja. Jadi kita buat separuh saja. Okey, yang asal tadi kita buat penuh 4 pi. Tapi oleh kerana dia nak 2 pi, kita padam balik lah. Sebab kita nak sampai 2 pi saja, padam balik. Okay, sebab tu dia dapat dekat sini saja. Pi. Okay, ada setengah dia buat. X tu adalah gandaan 4. 1/2 darab dengan 4. Jadi kita akan dapat 2 titik saja kat sini. 1, 2. Kalau X ni 4, sebab tu dia dapat 1, 2, 3, 4 titik. Okay, ni kita dapat 2 titik. Itu cara kedua untuk check. Okey, soalan C, Y sama dengan sin 3/2X. Sama juga, amplitude masih lagi sama. Nilai minimum dan nilai maksimum dia 1 dan -1. Cuma yang berbeza adalah nilai B yang berlaku perubahan pada paksi X. 3/2 ni maksudnya 1.5. Okey, yang sebelah tadi, satu kala bersamaan dengan 2 pi. Ayunan yang kitaran yang lengkap. Untuk yang ni pula, 1/2. Okey, kita ikut balik gambar rajah yang asal tadi. Lukis balik. Okay, kita tiru balik yang Y sama sin X tu. Kamu kena hafal lah. Tu sambung lagi. Dia licin. Okay, dia dapat 3 sahaja. So, jadi yang ni 2 pi. Tengah dia adalah pi. Okay, yang ni kita boleh buktikan dengan menggunakan formula Y sama dengan 2 pi per B. Di mana nilai B kat sini bersamaan dengan 3/2. Jadi 2 pi bahagi 3/2 bersamaan dengan 4/3 pi. Ataupun 240 darjah. Okey, tak cukup. Kalau yang lengkap pi 360 darjah, yang ni 240 saja. Kalau 360 sampai sini, kalau 240 maksudnya kena tambah lagi separuh, 1.5. Okey, ini satu putaran yang lengkap, satu kalau lengkap, lepas tu tambah lagi separuh. Okey, yang seterusnya soalan D, Y sama dengan negatif sin X. Okey, kita dah hafal dah bentuk Y sama dengan sin X. Negatif sin X sama macam Y sin X, cuma dia terbalik saja. Kita terbalikkan gambar rajah. Kita balikkan gambar rajah tu. Okey, siap. Ni adalah graf Y sama dengan negatif sin X. Dan soalan E pula, dia bagi Y sama dengan modulus sin X. Kita tengok pada gambar rajah yang asal. Bentuk S. Tapi kalau modulus sin X, nilai dia sentiasa positif. Bahagian yang negatif tu, kamu kena lipat naik ke atas lah. Reflex dia balik. Macam kita buat tajuk pantulan. 1, 2. Okey, untuk soalan F pula, Y sama dengan 2 sin X. Sama macam Y sama dengan sin X. Cuma dekat sini, paksi X dia sama. Yang berubah adalah dia punya amplitude sahaja. Okey, yang tadi amplitude dia sama 1. Sekarang kita punya amplitude adalah 2. Okey, kita buat 2 lah. Okey, tu je berubah. Perubahan pada paksi Y. Paksi X tak berlaku sebarang perubahan. Okay, dekat sini kita dapati graf tu dia bertambah, memanjang ke atas lah. Untuk soalan G, Y sama dengan 2 sin X tambah 1. Yang ni kita buat dulu, kita ingat balik. Yang pertama, sin X bentuk dia macam mana. Kemudian, kita lukiskan dulu Y sama dengan 2 sin X. Okay, ni untuk yang pertama, langkah yang pertama, kita lakar dulu Y sama dengan 2 sin X. Amplitude, nilai minimum dan nilai maksimum dia adalah 2 dan negatif 2. Okay,
Okey, yang baru kat sini adalah nilai C. C dia 1, maksudnya paksi Y tu dah berlaku shifting. Maksudnya dia shift up gambar rajah yang asal menjadi 1 unit. Contohnya kat sini kosong. Bila dia bergerak naik ke atas 1, dia akan jadi 1 lah. Okey, kemudian yang 2 kat sini, 2 tambah 1, dia jadi 3. Kosong tambah 1, dia jadi 1. Negatif 2 tambah 1, negatif 1. Dan yang last sekali, kosong. Kosong tambah 1, kedudukan dia adalah 1. Okey, kita plotkan titik sebanyak 1 unit daripada yang asal lah. Okey, kita sambungkan dia. Okey. Kat sini yang berubah adalah di paksi Y lah. Bila berlaku pertambahan sebanyak 1 unit. Nilai maksimum yang asal 2, sekarang dah jadi 3. Nilai minimum negatif 2, dah jadi nilai minimum dia negatif 1. H kamu cuba buat. Y sama dengan modulus 3 sin X tolak 1. Jadi langkah yang pertama, kamu perlu bina dulu lakaran graf bagi Y sama dengan 3 sin X. Seperti di dalam gambar rajah yang ditunjukkan. Langkah yang kedua, kamu berlaku anjakan C lah. Dia kena turun ke bawah. Shift down sebanyak 1 unit. Okey, contohnya 3. Dia akan jadi kedudukan dia adalah di 2. Kosong tolak dengan 1, negatif 1. Okey, negatif 3 tolak dengan 1, negatif 4. Kosong tolak lagi 1, dapat negatif 1. Kita buat lagi, sambung. Okey, yang ni berlaku perubahan dari segi nilai minimum dan maksimum. Yang tadi nilai maksimum yang asal 3, sekarang dah jadi 2. Nilai minimum yang asal negatif 3 pula akan jadi negatif 4. Okay, yang ni baru 2 step. Step yang ketiga adalah modulus. Ada lakaran yang ketiga. Modulus maksudnya semua yang negatif tu kamu kena reflect ke paksi X. Pantulkan dia balik lah. Ni baru 2 step. Kamu cuba buat step yang ketiga. Iaitu moduluskan Y sama dengan 3 sin X tolak 1. Okey, ada lagi langkah yang ketiga. Okey, pelajar juga boleh menggunakan sebarang perisian geometri dinamik seperti GeoGebra ataupun Desmos untuk membandingkan graf fungsi sinus yang mempunyai bentuk persamaan yang berbeza. Okey, selamat mencuba.